spring yang berbeza mempunyai pemalar spring yang berbeza. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pemalar spring? Okey, di kelas sebelum ini kita sudah belajar mengenai pemalar spring. Simbol K. Okey, kita sudah belajar apakah yang dimaksudkan dengan pemalar spring. Ulang kaji sikit, pemalar spring K itu apabila nilai dia tinggi, itu menunjukkan spring itu adalah keras. Okey, dan apabila pemalar spring K itu rendah, itu menunjukkan spring itu adalah lembut. Okey, jadi apakah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pemalar spring? Okey, ataupun apakah faktor yang menyebabkan spring itu keras ataupun spring itu lembut? Jadual 1.7 menunjukkan 4 faktor yang mempengaruhi nilai pemalar spring. Okey, so dalam jadual ini ada faktor, ada perubahan faktor dan kesan ke atas nilai pemalar spring, sama ada keras atau lembut. Okey. Okey, faktor yang pertama adalah bahan spring. Perubahan faktor, bahan berlainan. Kesan ke atas nilai pemalar spring berubah mengikut jenis bahan. Okey, so di sini dia tidak sebut bahan apa sebab terlalu banyak bahan yang boleh terlalu banyak bahan yang boleh membuat spring. Okey, jadi dia tidak sebut. Okey, tapi cikgu bagi contoh di sini. Contoh dia kuprum. Okey, dan juga aluminium. Contohlah. Okey, kuprum dan aluminium. So, kuprum mempunyai pemalar spring yang lebih tinggi berbanding aluminium. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, kuprum lebih keras daripada aluminium. Okey, ini contoh saja. Terdapat banyak lagi bahan-bahan yang membuat spring. Okey, faktor yang kedua adalah panjang spring. Okey, panjang spring. Maksudnya satu spring yang panjang dengan satu spring yang pendek. Okey, diperbuat daripada bahan yang sama. Okey. Bahan yang sama, cuma semua sama kecuali satu panjang, okey, yang satu pendek. Jadi, dari segi nilai pemalar spring, okey, apabila dia lebih pendek, spring itu mempunyai pemalar spring yang lebih tinggi. Maksudnya apabila pendek, dia keras. Okey. Dan apabila spring itu panjang, pemalar spring dia rendah. Maksudnya dia lebih lembut. Okey, so itu hafal sajalah. Seterusnya yang ketiga, diameter spring. Okey, diameter spring ini menunjukkan ini. Contoh, semua bahan spring ini sama. Okey, panjang pun sama. Cuma dia berbeza satu saja. Dia punya diameter ini. Okey, ini adalah dia punya diameter. Okey, yang ini inilah. Okey. Itu maksud dia diameter spring. Okey. Jadi diameter kecil yang ini pemalar spring dia adalah lebih tinggi. Okey, dan diameter besar yang ini pemalar spring dia adalah lebih rendah. Jadi maksudnya spring yang ini lebih keras daripada spring yang ini. Okey, sila hafal lah. Seterusnya yang terakhir, ketebalan dawai spring. Ketebalan dawai spring ni begini. Okey, semua spring itu sama. Semua sama dari segi bahan spring sama, panjang dia pun sama, diameter spring pun sama. Okey, cuma beza dia adalah ketebalan dawai spring. Maksudnya contoh ini dia guna dawai yang tebal. Okey. Yang ini dia guna dawai yang nipis. Okey. Ini dawai tebal, ini dawai nipis. Okey. So diameter dawai kecil yang ini, okey, ini pemalar spring lebih rendah. Maksudnya lebih lembut. Ini lembut.
diameter dawai besar yang ini, okey, pemalar spring dia lebih tinggi, maksudnya lebih keras. Okey, so itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pemalar spring ataupun kekerasan dan kelembutan sesuatu spring. Menyelesaikan masalah melibatkan daya dan pemanjangan spring. Dalam sistem yang terdiri daripada dua atau lebih spring yang serupa, susunan spring adalah sama ada sesiri atau selari. Okey, jadi di sini ada dua jenis susunan spring. Okey, satu sesiri dan satu lagi selari. Okey, yang ini adalah contoh susunan spring secara sesiri. Okey, sesiri ini maksudnya kita just sambung sahaja spring itu. Okey, contoh kita ada dua spring, ini spring satu, kita sambung dengan spring kedua, sambung lagi dengan spring ketiga, dan seterusnya lah sampailah berapa banyak spring yang kamu mau guna. So itu adalah sambungan ataupun susunan spring secara sesiri. Okey. Okey, jadi apa yang kamu perlu tahu untuk setiap susunan spring ini? Yang pertama adalah dari segi dia punya tegangan. Okey, tegangan spring adalah diwakili oleh berat beban ataupun daya yang diletakkan di atas spring. Jadi contoh dia begini. Ini satu spring sahaja. Cikgu letak beban 10 Newton. Okey. Jadi tegangan spring F di sini adalah 10 Newton. Okey. Namun sekarang cikgu ubah spring yang sama, cuma cikgu tambah lagi satu spring yang lain. Bukan spring yang lain lah. Okey, spring yang lain tetapi mempunyai ciri-ciri yang sama. Okey, cikgu tambah jadi 2 dan cikgu letakkan berat beban yang sama tadi 10 Newton. Jadi apa berlaku kepada tegangan spring F? Okey. So tegangan dia untuk setiap spring, okey. Contoh ini spring 1 dan ini spring 2. So tegangan untuk spring ini, spring 1 adalah sama dengan 10 Newton. Begitu juga dengan spring 2, 10 Newton. So maksudnya setiap spring akan mengalami tegangan yang sama nilai dengan berat beban ataupun daya yang dikenakan ke atas spring. Okey, kalau cikgu letak 3 spring, 1, 2, 3, 10 Newton. So spring 1, spring 2 dan spring 3 akan mengalami tegangan 10 Newton. Okey, so itu dari segi tegangan. Yang kedua, dari segi pemanjangan. Okey, kalau kita tengok dalam formula di sini, okey, dia 2x. Cikgu bagi contoh lah. Okey, katalah spring ini panjang asal 10 cm. Okey. Bila cikgu letak beban 10 Newton, panjang dia menjadi 20 cm. Jadi pemanjangan spring ini adalah 20 tolak 10 sama dengan 10 cm. Okey, ini kita sudah belajar di kelas sebelum ini. Okey, jadi maksudnya apabila satu spring ini diletakkan beban 10 Newton, pemanjangan dia adalah 10 cm. Jadi apa akan berlaku kepada pemanjangan spring sekiranya spring itu disusun secara sesiri? Cikgu letak 2 spring yang sama. Okey. Jadi dan cikgu letak berat beban 10 Newton. Jadi di sini pemanjangan spring yang satu ini, okey, setiap spring, okey, ini cikgu label spring 1 dan ini spring 2. So setiap spring akan mengalami pemanjangan 10 cm.
Okey. Spring 2 pun mengalami pemanjangan 10 cm. Okey. Jadi di sini jumlah pemanjangan dia adalah 2 kali ganda. Maksudnya 2 darab 10, 20 cm. Sebab itu dia letak 2x di sini. Okey. X itu adalah pemanjangan setiap spring. 2x, kenapa 2x? Sebab ada 2 spring. Jadi maksudnya kalau ada 3 spring, 1, 2, 3, ini 10 cm, ini 10 cm, ini pun 10 cm. So dia jadi 30 cm atau secara ringkasnya 3x. Okey. So tadi 2x, sekarang 3x. Kenapa 3? Sebab dia guna 1, 2, 3 spring. Okey, yang tadi dia guna 1, 2 spring. So 2x. So ingat, so dia bukan sentiasa 2x. Dia bergantung kepada berapa banyak spring yang kita guna. Okey, jadi itu adalah susunan spring secara sesiri. Sekarang kita tengok pula untuk susunan yang kedua. Susunan spring secara selari. Okey. Jadi selari ini seperti dalam gambar raja lah. Kita susun dia secara bersebelahan. Okey. Jadi ini contoh spring 1, spring 2, spring 3. Seberapa banyak yang kita maulah. Berapa banyak spring yang kita guna. So ini adalah susunan secara selari. Okey. Jadi sama juga kita kena tengok dari segi tegangan dan juga pemanjangan. Okey, so pertama sekali kita tengok dulu dari segi tegangan. Apakah yang berlaku ke atas tegangan setiap spring? Okey, apabila dua spring itu disusun secara selari. Okey, jadi katakan cikgu bagi contoh yang sama macam tadi. Ini satu spring 10 Newton. Okey, so tegangan spring ini adalah 10 Newton. Okey. Bila cikgu letak dua spring yang sama, spring yang serupa dalam kedudukan selari dan cikgu letak berat beban yang sama tadi 10 Newton. Okey. So didapati tegangan untuk setiap spring itu akan berkurang separuh. Okey, berkurang separuh. Maksudnya tadi 10 Newton untuk satu spring. Jadi bila disusun dua spring secara selari, yang ini akan jadi 5 Newton, yang ini akan jadi 5 Newton. Okey, sebab itulah dia letak di sini F bahagi 2. Okey, 10 bahagi 2 dapat 5. Okey. Maksudnya tegangan dia berkurang menjadi separuh. Okey. Tetapi sekiranya kita menggunakan lebih daripada 2 spring, contoh dia begini, cikgu letak berat beban yang sama 10 Newton. Okey, jadi setiap spring ini akan mengalami tegangan F per 3 ataupun nilai dia 10 bahagi 3. Okey, tekan kalkulator lah. Itulah dia punya tegangan yang dialami oleh setiap spring. Okey, so maksudnya di sini dia bergantung kepada berapa banyak spring yang kamu guna. Ini 1, 2, 3. So 3 lah. Okey, bahagi 3. Yang ini dia guna 1, 2. So bahagi 2. Kalau kamu guna 4 spring, ini akan jadi bahagi 4. Okey. So itu dari segi tegangan. Sekarang dari segi pemanjangan. Okey. Contoh yang cikgu bagi tadi lah. Cikgu bagi tadi untuk sesiri 10 Newton, pemanjangan dia adalah 10 cm. Okey. Jadi sekarang apabila kita buat dua spring yang sama disusun secara selari dan cikgu letak berat beban yang sama 10 Newton, sama seperti ini, didapati pemanjangan dia pun berkurang menjadi separuh. Maksudnya di sini akan jadi 5 cm, ini pun 5 cm. Ini dia punya pemanjangan untuk setiap spring. Maksudnya berkurang separuh. Sebab itu dia X bahagi 2. Okey. Namun sekiranya kita menggunakan 3 spring. Okey, kita guna 3 spring 10 Newton. So tegangan setiap spring ini akan berkurang dengan X bahagi 3 ataupun 10
Okey, 10 cm kan tadi, bahagi 3 lah. Dapatlah jawapan. Okey. Jadi di sini dia guna X bahagi 2. Kenapa? Sebab ada 2 spring. Sekarang dia ada 3 spring. So, kita bahagi 3. Kalau ada 4, kita bahagi 4. Okey, contoh 1. Soalan A. Suatu spring dengan panjang asal 50 mm memanjang sebanyak 6 mm apabila diregangkan oleh daya 12 Newton. Okey, so maksudnya spring itu di sini, kalau ada satu spring, letak beban 12 Newton, X dia adalah 6 mm. Sebab dia sudah bagi tahu jelas dalam soalan, memanjang sebanyak 6 mm. Okey. Jadi soalan A, hitungkan pemalar spring itu. Okey, jadi kita memang sudah tahu formula adalah hukum Hooke, F equal to Kx. So K equal to F over X. F berapa sekarang? 12 Newton. X adalah 6 mm. So 2 Newton mm negatif 1. Itulah dia punya pemalar spring K. Itu soalan A. Okey, soalan B. Rajah 1.42 menunjukkan 3 susunan spring yang terdiri daripada spring yang sama dengan spring DA. Okey. Bagi setiap susunan spring, tentukan yang pertama tegangan dalam setiap spring. Okey, so ada 3 susunan di sini. Jadi soalan pertama dia mau kita tentukan dia punya tegangan. Okey, untuk spring susunan yang A ini kita sudah belajar tadi. Tegangan setiap spring yang disusun secara sesiri adalah sama dengan berat, beban ataupun daya yang dikenakan ke atas spring. Jadi tegangan untuk spring P adalah 12. Tegangan untuk spring Q pun adalah 12 Newton. Sama dengan dia punya daya ataupun beban. Okey, susunan B pula pun kita sudah belajar tadi. Apa berlaku kepada tegangan spring sekiranya spring itu disusun secara selari. Okey. Nilai tegangan itu adalah berkurang bergantung kepada bilangan spring. Jadi di sini 12 Newton, jadi tegangan dia adalah 12 bahagi 2. Kenapa 2? Sebab ada 2 spring. Jadi dia akan jadi 6 Newton. So spring R pun 6 Newton. So tegangan spring R 6, spring S pun 6. Okey. Untuk susunan C pula, okey, di sini ada 3 spring yang disusun secara selari. Jadi tegangan dia F adalah sama dengan F dia adalah 12 bahagi dengan 3. Kenapa 3? Sebab ada 3 spring. So 12 bahagi 3 adalah 4 Newton. Okey, 4 Newton. So tegangan spring T, U dan V adalah 4 Newton. Macam mana pula dengan spring W? Okey, disebabkan spring W ini hanya ada satu saja, jadi tegangan dia adalah sama dengan dia punya berat. Jadi tegangan dia adalah 12 Newton. Okey, so itu dari segi tegangan. Kita tengok pula yang kedua, dari segi pemanjangan setiap spring. So untuk susunan A ini adalah susunan sesiri. Jadi kita tahu pemanjangan dia adalah sama dengan pemanjangan untuk satu spring. Jadi tadi daripada soalan itu dia sudah bagi tahu di sini kalau 12 Newton, pemanjangan dia 6 mm. Jadi kita tengok di sini, ini memang 12 Newton, so automatik ini akan 6 mm, ini pun 6 mm. So spring P 6 mm, spring Q pun 6 mm. Okey, untuk susunan B pula, kita sudah belajar sebelum ni, pemanjangan dia akan berkurang ataupun dibahagi dengan
bilangan spring. Jadi sekarang ada 2 spring. Pemanjangan untuk satu spring adalah 6 mm. Jadi 6 bahagi 2. Okey, kenapa 2? Sebab ada 2 spring. Kamu akan dapat 3 mm. So, R dan S mengalami pemanjangan 3 mm. Okey. Untuk C pula, okey, di sini ada 3 spring, jadi 6 mm bahagi 3, 2 mm. So, spring T, U dan V akan mengalami pemanjangan 2 mm. Spring W pula akan mengalami pemanjangan 6 mm sebab dia hanya satu spring. Okey, itu dari segi pemanjangan. Seterusnya, jumlah panjang susunan spring itu. Okey. Jadi jumlah panjang itu maksudnya contoh ini kita mau tahu ini berapa. Okey. Ini dari atas sampai bawah. Berapa dia punya panjang. Okey, jadi kita kena tahu panjang asal untuk satu spring dulu. Okey. So panjang asal satu spring itu adalah 50 mm. Jadi sekarang dia tanya panjang keseluruhan. Jadi di sini untuk susunan A, okey, spring P panjang asal 50, spring Q pun panjang asal 50. Dan pemanjangan dia tadi kita sudah kira adalah 6 mm kan. Jadi tambah 6 tambah 6. So 56 tambah 56, okey, tambah semualah maksudnya ini. 50 tambah 6 tambah 50 tambah 6 akan dapat 112 mm. Sorry, cikgu terpakai cm. Jadi panjang keseluruhan spring ini adalah 112 mm. Okey, untuk susunan B pula, kita tahu spring R dan S ini mempunyai panjang asal 50 mm. Dan pemanjangan spring untuk setiap spring itu tadi adalah 3 mm. Jadi tambah 3 sajalah, 53 mm. Jadi maksudnya ini adalah 53 mm. Okey, untuk susunan C, di sini kita sudah kira pemanjangan dia tadi adalah 2 mm. Okey, 2 mm. Jadi panjang asal 50 tambahlah dengan 2 dapatlah 52 mm. So yang ini panjang asal dia 50 mm ditambah dengan pemanjangan dia tadi kita sudah kira 6 mm. Jadi 56. So total pemanjangan adalah 52 tambah 56. Kamu akan dapat 108 mm. So itu adalah panjang dari sini sampai bawah.